kasih kepada Yang Berhormat Yang Di-Pertua atas peluang yang diberikan untuk saya turut serta dalam perbahasan IUU Insolvensi Pindaan 2023 pada hari ini. Saya mulakan perbahasan saya berbalik kepada pembentangan Belanjawan Madani 2023 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita pada 24 Februari yang lepas, yang antara lain mengatakan bahawa frasa yang beliau gunakan ketika itu adalah rakyat yang diisytiharkan muflis berhak punya peluang kedua. Saya rasa ayat ni singkat tapi membawa makna yang cukup padat kepada mereka yang terlibat. Sebab selama ni hak mereka, kita tak pernah berikan mereka peluang kedua untuk mereka menghidupkan peluang mereka dari segi kewangan. Memang kita tahu kenapa bankrupt, sebab kegagalan sebelum ini dalam membayar hutang yang menyebabkan mereka menghadapi tindakan undang-undang dan akhirnya diperintahkan bankrupt melalui proses mahkamah. Itu semua kita tahu. Cuma peluang untuk mereka keluar daripada kebankruptan tersebut jarang diberikan. Dan seolah-olah mereka ini one off, tak ada peluang lagi. Jadi bagi saya, inilah Malaysia Madani yang kita berikan peluang kepada rakyat kita untuk kembali semula ke arus perdana masyarakat, tak kira orang muda, pertengahan ataupun warga emas. Jadi saya juga percaya lantaran daripada teguran ataupun pembentangan bajet oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tersebut, hari ini kita membahaskan IUU ini. Dan sudah tentu saya membahaskan dan saya akan menyokong IUU ini kerana ia akan memberikan peluang kepada, kalau ikutkan yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika itu, 130,000 yang diisytiharkan bankrupt ketika ini dijangka akan terlepas ataupun dilepaskan daripada bankrupt. Maknanya 260,000 bankrupt ketika ini, separuh darinya akan dilepaskan daripada bankrupt dan mereka boleh kembali ke arus perdana kewangan dan ekonomi negara dan menyumbang kepada pembangunan negara kita. Itulah yang kita nak. Cuma tadi apabila Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haiwan Undang-Undang, ketika beliau membentangkan bacaan kedua tadi, beliau ada menyebut sehingga 30 April tahun ini seramai 4,228 orang yang mana mereka dikategorikan sebagai hutang berskala kecil telah mendapat sijil daripada Ketua Pengarah Insolvensi. Saya nak tanya, saya ucapkan syabas dan tahniah tindakan cepat daripada kerajaan yang menyebabkan lebih 4,000 orang telah mendapat sijil. Bagaimana dengan yang lain? Sebab kita jangkakan golongan sasar akan mencecah 130,000. Yang selebihnya bila? Berapakah lama jangkaan? Apakah sehingga hujung tahun ni ataupun tahun depan kita boleh membolehkan ke semua 130,000 yang bankrupt dilepaskan daripada kebankruptan? Dan yang kedua, bagaimana dengan prosiding di mahkamah? Kita tahu yang mengisytiharkan ataupun yang memerintahkan seseorang untuk bankrupt mahkamah. Dan prosedur selama ini adalah kita kembali kepada mahkamah untuk mahkamah memerintahkan seseorang itu dilepaskan daripada kebankruptan. Apakah dengan adanya sistem yang baru ataupun ada pendekatan Malaysia Madani yang lebih holistik ini, prosedur di mahkamah masih diteruskan ataupun bagaimana? Saya mohon apabila Menteri Gulung nanti tolong bagi penjelasan. Dan yang satu lagi perkara yang saya rasa perlu diberikan perhatian adalah bagaimana respon daripada institusi-institusi kewangan. Sebab saya tak mahu keadaan di mana apabila terlalu mudah untuk dilepaskan ke bankrupan, mungkin bank pula mengetatkan syarat-syarat mereka memberikan pinjaman yang mana akhirnya ia akan mendatangkan kerosakan ataupun menjejaskan aktiviti meminjam yang sah dari segi undang-undang dan menggalakkan perkara yang di luar sisi undang-undang. Jadi saya nak tanya pada pihak kerajaan, apakah respon daripada institusi pembankan, bankers berkenaan dengan perkara ini? Yang Berhormat Yang Di-Pertua, saya nak merujuk kepada Seksyen 2 yang akan dipindah dengan memasukkan perkataan remote communication technology. Saya menyambut baik. Ia ada keperluan dan ia sepatutnya telah dimasukkan di awal kita menghadapi pandemik COVID pada tahun 2020 ataupun 2021. Sebab ia adalah satu keperluan yang selaras dengan keadaan semasa. Saya masih ingat mahkamah-mahkamah
mahkamah-mahkamah kita telah melaksanakan banyak proceeding online sejak tahun 2020 ketika permulaan pandemik. Tetapi banyak agensi kerajaan masih takut lama. Saya bagi satu contoh, proceeding untuk pusaka kecil. Saya pernah sebutkan dalam Dewan Yang Mulia ini pada penggang Parlimen ke-14, tapi tak ada perubahan. Tetapi hari ini paling kurang kita nampak di bawah kerajaan perpaduan kita, insolvensi telah melakukan sesuatu yang baik. Cuma saya harap kerajaan boleh pertimbangkan juga apakah kaedahnya, apakah cara penyelesaiannya untuk mereka yang bankrupt, yang terlibat dalam proceeding secara online, tetapi mereka mungkin tinggal di luar bandar, tidak mempunyai kemudahan yang secukupnya. Apakah pendekatan alternatif untuk mereka? Kerajaan perlu memikirkan perkara ini supaya tiada yang akan tercicir daripada perubahan yang kita buat. Seterusnya berkenaan dengan Seksyen 33B Akta Induk yang ditambah 2 kategori yang boleh dilepaskan daripada keperangkapan melalui perakuan ataupun sijil daripada Ketua Pengarah Insolvensi. Saya ucapkan syabas kepada kerajaan, bagus, ini menunjukkan Malaysia Madani yang prihatin, iaitu berkenaan dengan perkara yang berkaitan dengan seseorang yang menghadapi masalah, ya, who is incapable of managing himself and his affair. Bagus. Dan F berkenaan dengan mereka yang telah mencapai usia 70 tahun. Saya kalau boleh, saya harap lebih banyak kategori boleh ditambah. Mungkin bukan pada pintaan kali ini. Saya bagi contoh. Mungkin untuk mereka yang telah mencecah usia 60 tahun dan mereka mempunyai simpanan di KWSP. Keadaan semasa adalah mereka ni tak berani keluarkan wang daripada simpanan KWSP. Tak kira untuk masalah, untuk perubatan, kesihatan ataupun pendidikan anak-anak mereka. Sebab apa? Bila mereka keluarkan duit, mereka takut ia akan dilepaskan ataupun diambil oleh insolvensi dan dibayar kepada pemiutang. Ini yang menyebabkan, kes ni banyak saya rasa. Yang berhormat dalam Dewan Yang Mulia ni, mungkin ada pernah dengar pengundi di setiap kawasan hadapi masalah yang sama. Yang mana menyebabkan wang tu masih simpan. Dan mereka biarkan aja. Maknanya di sepanjang hayat mereka tak dapat mereka menikmati wang caruman mereka di KWSP. Mereka terpaksa biarkan dan besok dah meninggal, mungkin waris mereka yang akan menikmati. Jadi macam mana kita nak membantu mereka dalam hal ini? Begitu juga satu lagi yang boleh dipertimbangkan oleh kerajaan adalah berkenaan dengan pampasan ataupun pencen ilat daripada pekesor. Ini kalau ada kes kecederaan dan sebagainya, dapat pampasan. Dan pampasan tu bila dibayar, tertakluk kepada penggasi juga. Jadi saya mohon ada satu kaedah yang lebih holistik untuk menyelesaikan masalah ini. Sebab mereka dah cedera. Ini mungkin kecederaan kedua apabila wang dikeluarkan, dibayar oleh pekesor, diambil oleh insolvensi. Jadi apakah jalan penyelesaian untuk perkara ini? Dan saya ambil kata-kata yang daripada mantan Menteri Kewangan yang berhormat Bagan yang sebut bahawa mati susah, hidup lagi susah. Kita tak nak buat keadaan macam ni. Kita nak rakyat kita sentiasa hidup senang di bawah kerajaan yang sedia ada. Tuan Yang Di-Pertua, ada dua perkara lagi yang saya nak sebut adalah berkenaan dengan Seksyen 48 berkenaan dengan harta bankrupt yang dikecualikan untuk dibahagikan kepada pemiutang pada asalnya RM5,000, iaitu atau barangan-barangan asas ataupun barangan-barangan ataupun alatan untuk kerja yang tertakluk kepada nilai maksimum RM5,000. Lepas pindaan ni tak ada lagi RM5,000 tersebut. Saya nak tanya, bagaimanakah pihak menteri, sebab kuasa akan diberikan kepada pihak menteri untuk menentukan berapakah jumlahnya. Saya nak tanya, bagaimanakah kaedah menteri untuk menetapkan jumlah barangan yang tak boleh diambil oleh pemiutang? Apakah kaedahnya? Kita mesti ada satu kaedah yang sistematik yang membolehkan keputusan dibuat adil untuk mereka mencari nafkah, untuk menyara hidup dan sebagainya. Kalau tidak, ia akan mendatangkan masalah ketidakadilan kepada mereka yang terbabit. Dan dengan perkara tersebut, perkara terakhir, Seksyen 107 Sub 1. Kalau sebelum ni gaji tidak melebihi RM500 sebulan ataupun pendapatan lain yang harian tak lebih RM50, kuasa untuk menetapkan gaji tersebut selepas pindaan ni diberikan kepada menteri. Saya nak tanya, kenapa kita tak tetapkan terus dengan had gaji minimum
1,500 ketika ini supaya diselaraskan ataupun tetapkan satu jumlah tertentu. Jadi apakah rasional untuk memberikan kuasa budi bicara kepada menteri? Saya bukan nak pertikaikan, cuma saya nak tanya apakah rasional berbuat demikian. Jadi Tuan Yang Di-Pertua, kerana masa telah sampai, saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Yang Di-Pertua dan saya menyokong IUU ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih.